العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita peluang untuk sama-sama kita teruskan lagi kitab kita dari Parti Faridatul Faraid. Kita sambung pada dan wajib pada syarak situ. Ke mana tadi? Wajib pada syarak atas tiada kalah mengetahui hukum akad. Wajib ada dua makna sebut dulu. Sifat kesempurnaan dalil tafsir. Mana? Soal 8. Soal 8 mengetahui dalil. Situ. Kalau cetakan Jawi ni muka soal 8 atas kali itu ya. Muka soal 20. Mengetahui dalil. Nah, situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullah, mengetahui dalil. Kita dah sebut sebelum ini. Apa yang wajib kepada mukallaf ialah mengetahui makrifah yang jazim, yang menepati hakikat sebenar, an dalil, berdasarkan dalil, iaitu i'tiqadun jazim mutabiqun, i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' an dalil. I'tiqad yang teguh, yang menepati hakikat sebenar berdasarkan dalil. Jadi nak tahulah apa yang dimaksudkan dengan mengetahui dalil itu berdasarkan dalil. Kerana kalau seseorang yang percaya dan beriktikad tanpa mengetahui dalil, orang tu dipanggil orang muqallid. Dia hanya bertaklid, dia ikut-ikut saja. Yang mana dalam masalah akidah, taklid ini sangat bahaya. Dalam masalah fiqh, taklid ini benda yang perlu bagi orang yang tak sampai tahap mujtahid. Maka mereka perlu taklid kepada orang yang ahli dalam ijtihad, para ulama fiqh. Maka mazhab-mazhab fiqh yang 4 yang masyhur tersebut, orang bertaklid kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Adapun dalam bab akidah, tidak boleh untuk seorang tu bertaklid. Hendaklah keyakinan tu datang dengan sebab dalil yang dia sendiri yakin. Nampak? Jadi kata pengarang rahimahullah, mengetahui dalil. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang. Jadi katanya wajib. Mukallaf dia kena tahu. Wajib atas dasar apa ni? Wajib dari segi wajib hukum syarak. Wajib syarak ni, dengan maksud kalau tak tahu dalil, orang itu dosa. Kalau dia mampu memahami dalil, mampu untuk mencari dalil kewujudan Tuhan, faham dan juga dapat dia reti, tiba-tiba dia tak mengaji bab akidah, dia hanya ikut apa yang dia dibawa oleh datuk nenek moyang dia, tanpa dia yakin berdasarkan dalil dia sendiri, maka orang tu sebenarnya dia telah cuai dalam kewajipannya. Jangan ingat wajib sembahyang, puasa, zakat, haji je, tak. Dia ada wajib lain yang betul wajib makrifat ni. Yang orang kata dok sembahyang ni buat tinggal benda wajib ni berdosa. Tu jelah. Tapi ada bentuk wajib lain, wajib dalam bentuk i'tiqad, wajib dalam bentuk mengetahui dan kita i'tiqad ni. Kalau kita cuai, maknanya kita telah meninggalkan kewajipan. Nampak? Jadi bahaya juga. Bahkan bahaya lagi kewajipan ini kalau kita cuai tentang kewajipan i'tiqad,
dia akan membawa kepada i'tiqad yang salah. Na'udzubillah. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang. Dan kita akan nampak nanti bahawa dalil tu tak payah. Bukanlah kena payah, kena buat artikel, kena buat dua lah kertas nak belajar bab, dua lah muka surat nak tulis bab dalil wujud. Tak. Itu benda yang perbahasan ilmiah. Perbahasan kewajipan dalil yang setiap orang mukallaf kena tahu tu sikit sangat aje. Nampak tak? Sambil-sambil tu kita boleh faham ke tidak? Sambil-sambil. Yang akan datang, iaitu pertama, dalil wajib bagi Allah dan Rasul. Yang kedua, dalil mustahil atas keduanya, iaitu Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, dalil harus bagi keduanya. Jadi pecahan ni terbahagi kepada hukum akal yang tiga. Kita dah belajar dah sebelum ni. Hukum akal ada tiga. Apa dia? Wajib, mustahil, harus. Maka berkaitan dengan Allah Ta'ala, kita perlu i'tiqad apa perkara yang wajib, perkara yang mustahil pada Tuhan, dan juga perkara yang harus. Demikianlah juga pada para Rasul alaihimussalatu wassalam, apa perkara yang wajib, apa perkara yang mustahil, dan apa perkara yang harus. Bukan sekadar itu, berserta dalilnya. Kita kata sifat ini wajib, apa dalilnya? Sifat ini mustahil, apa dalilnya? Sifat ini harus, apa dalilnya? Tengok, kenapa kena tahu dalil ni? Illah dia, supaya tidak jadi orang muqallid. Supaya tidak jadi dia orang muqallid. Jangan jadi muqallid yang ikut-ikut turut sahaja. Yang ni kita dapati apabila mereka hidup dalam suasana yang tidak ada penghayatan agama, bercampur dengan keadaan orang-orang yang tidak ada hirau tentang agama, bercampur dengan orang yang tidak hirau tentang dosa pahala, akhirnya boleh buat perkataan-perkataan lawak-lawak yang melibatkan agama ni, mempersendakan dan menghina agama. Sebab apa? Sebab mereka tidak jahil. Sebab mereka jahil. Sebab jahil, tak tahu di mana sekatan. Kita tak boleh gurau, kita tak boleh melawak, kita tak boleh buat gurau, bahawa sekatan mana yang mana dibenarkan. Nampak? Jadi supaya tidak jadi orang muqallid. Jangan kita jadi muqallid saja bab akidah ini. Iaitu ditakrikhkan muqallid. Siapa muqallid itu? Iaitu orang kukuh i'tiqadnya dengan mengikut perkataan orang lain. Siapa muqallid? Muqallid ini orang yang kukuh i'tiqad, pegangannya teguh, tapi hanya berdasarkan mengikut perkataan orang lain. Ni muqallid yang mana i'tiqadnya sah. Muqallid yang disebut ulama, i'tiqad muqallid, orang yang bertaklid ni, i'tiqad agama dia sah, dalam akidah ni sah, kalau dia pertamanya dia kukuh. Dia pegang benar-benar. Dia tak tahu dalil, dia pegang kerana ikut orang, tapi bila dia pegang tu, pegang betul-betul. Orang ini dipanggil muqallid. Dipanggil muqallid. Nampak? Tengok tuang kitab Fatih Faridah kita ni, dia terang ni. Dia letak dah ta'rif muqallid. Dia kata muqallid orang kukuh i'tiqad. Itu syarat muqallid yang mana i'tiqad dia sah. Kalau dia ikut-ikut orang tapi i'tiqad dia tidak teguh. I'tiqad dia tidak teguh. Maknanya sekejap mari dengar sini i'tiqad gini, pergi dengar tempat lain pula i'tiqad gini, pergi dengar sejid pula i'tiqad gini, jumpa dengan ustaz ni i'tiqad gini, jumpa dengan doktor profesor ni, dengar dia kata gini, ikut gini pula. Jadi mana teguhnya? Tak ada. Dia berakidah ni dia berdosa je. Dia kata kena ra'i lah ustaz. Ada orang kata gini, ada orang kata gini. Ni juga ada fahaman orang kata tak apa, khilaf je ni. Boleh nak kata Tuhan tu ada tempat pun boleh, tak ada tempat pun boleh. Berat lah. Tak boleh nak beza kita isu mana isu akidah, isu mana isu khilaf fiqh.
Nampak? Tak ada main gitu. Dia berdosa je buat akidah ni. Mana boleh Tuhan ni gini boleh, gini boleh. Dia satu je betul. Jadi khilaf berakidah yang betulnya hanya satu. Fil usul, itu pandangan kita kata mu'tamad dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau kita tak kata gitu, maknanya boleh andaikan juga orang agama lain tu dah. Kalau kita dalam bab akidah ni, kita kata boleh berlaku khilaf pada masalah usul lah, masalah usul akidah boleh berlaku khilaf, maknanya kita pula boleh mengandaikan boleh jadi agama lain betul juga. Itu timbul pluralisme agama. Padahal al-haq mutlak, kebenaran mutlak tu satu je. Itu saja. Jadi yang dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, itulah yang kita kena pegang. Yang lari daripada cara pemahaman ahli sunnah wal jamaah, itu kita kena hati-hati. Walaupun ulama tidak menghukumkan kafir, kadang-kadang khilaf itu ulama kita tak hukumkan kafir lagi, kerana ada takwilan dan juga ada kita kata keunzuran, sebab mempayah untuk bahan dalil, tak jadi jatuh kafir. Tapi salah tetap salah. Yang ni kita tak boleh nak kompromi. Jangan kita buat kompromi macam mazhab khilaf mazhab fiqh pak, Maliki, Hanafi, Hambali. Lepas tu kita pun akidah pun kita kata tak apalah, boleh terima pula. Hak ni pun kata boleh, hak ni kata boleh, hak ni pun boleh juga. Itu pemahaman yang salah. Yang betul hanya satu. Yang satu lagi salah. Cuma salahnya bawa kepada kufur ataupun tidak. Okay. Baik. Jadi supaya tidak jadi orang muqallid, iaitu orang yang kukuh i'tikad. Jadi nak dikira muqallid yang sah imam, mesti i'tikad tambah kukuh. Kalau tak kukuh, mengaji sini ustaz kata Tuhan tak tepat, pergi dengar pula dalam seminar dibentangkan oleh profesor-profesor dan doktor-doktor kata Tuhan tu ada tempat pula duduk atas langit. Jadi kita nak pegang mana satu? Makna kita tak kukuh lah tu. Sampai kita boleh gogeh bahasa kita. Gogeh. Maknanya kita berpegang bukan asas berdalil yang kita yakin sendiri, tapi kita berpegang kerana ikut-ikut orang. Kayak gini makna mari hak lain pula kata lain, boleh jadi kita tak teguh pula, ikut dia pula. Padahal akidah ni yakin hak kita sendiri kena yakin. Hanya yang mengajar, ustaz, tok guru, profesor, doktor mengajar ni hanya dia buka jalan, tunjuk jalan. Dia cerita dalil begian-begian, dan dalil tu kita bila tahu, kita bila faham, kita yakin hak kita. Nampak? Jadi orang tolong buka jalan sahaja. Okey. Jadi yang orang kukuh i'tikadnya dengan mengikut perkataan orang lain. Maknanya dia bukan ada dalil sendiri, dia ikut orang, tak ada tahu apa dalil. Padahal ia sendiri tidak mengetahui akan dalil i'tikad itu. Dia sendiri tak tahu. Orang tanya apa dalil Tuhan tu tidak beranggota. Tak tahu kok. Kita kata Tuhan tu tak ada anggota, kita khabar tak ada anggota. Apa dalil Tuhan itu tidak bertempat? Orang kata tidak bertempat. Allah mawjud bila makan. Kita pun sebut lah gitu. Nampak? Kita tidak beriktikad berdasarkan dalil, tapi sekadar iktikad ikut-ikutan, tidak mengetahui akan dalil iktikad itu. Itu tak boleh. Orang ini berada dalam bahaya. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kerana setiap orang yang bertaklid dalam ilmu tauhid, keimanannya tidak sunyi daripada datang ragu-ragu. Sebab apa? Sebab dia taklid. Maka bila orang nak ogeh, boleh ogeh bila-bila je. Nampak? Okey. Khilaf ulama pada muqallid. Telah khilaf ulama pada kufur muqallid dan tidak kufurnya. Ni sekarang pengarang kitab kita ini buat datang perbincangan. Orang muqallid ni dia i'tikad, dia ikut orang ni. I'tikad dia sah ke tidak? Dia ni dikira mukmin ke tidak? Khilaf ulama pada kufur muqallid atau tidak kufur. Kafir ke dia ni? Kafir maknanya tak beriman lah.
Maka qaul yang sahih bahawasanya muqallid itu mukmin serta berdosa. Pandangan yang sahih, pandangan yang kuat, yang berdasarkan kita kata dalil yang kuat, pandangan yang sahihnya ialah muqallid itu mukmin. Maknanya iman dia sah dah. Tapi serta berdosa. Tapi dosa. Dan dosa ni dosa besar. Dosa besar. Sebab ia tidak belajar dan tidak fikir bicara. Sebab apa dosa? Tidak belajar. Punyalah Allah Ta'ala beri umur berpuluh-puluh tahun kita, lepas boleh masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk diplomat, lepas diplomat, ijazah, lepas ijazah, master, lepas master, PhD. Lepas tu buatlah bukit tinggi. Masa kita Tuhan bagi tu panjang. Nak belajar tentang akidah berkaitan ketuhanan hak sifat 20 tu sampai dak dak. Saja cuai ke kita ni mana? Kena nilai lah. Sebab itu berdosa. Orang ini tidak belajar tentang akidahnya. Sebab ia tidak belajar. Padahal bukan ambil masa lama pun. Apatah lagi zaman sekarang ni tau. Zaman sekarang ni. Sekarang ni lagi mudah. Ada alat canggih gini, di mana-mana pun kita boleh belajar. Tapi makna lepas ni bukan kata dak mari surat je aku. Duduk rumah je tak. Dari surat tu marilah kelebihan bertalaki usaha bertemu gini mu. Dia ada kelebihan dia. Tidak belajar dan tidak fikir bicara. Fikir bicara ni terjemah bagi nazar. Dia tidak fikir bicara. Dia tidak memikir apa dalil Tuhan ada, apa dalil Allah Ta'ala bersifat kudrat, apa dalil Allah Ta'ala menyalahi makhluk. Nampak? Kadang-kadang dalil yang kita fikir bicara tu telah dianggap sebagai dalil yang sah dah. Itu katanya bila faham apa makna dalil tu sebenarnya tidak pening dan tidak payah sebenarnya. Orang hok kata mengaji sifat 20 payah tu dia salah faham. Dia salah faham. Atau orang mengajar dia tu salah beri faham. Siapa kata payah mengaji kita ni? Tak ada payah-payah pun. Belajar dan tidak fikir bicara. Kalau ia berakal dan selamat pendengaran. Nampak? Jadi syaratnya apa? Jadi dosa tu apa? Ini qaid pada berdosa tu. Serta berdosa. Dosa kalau berakal dan selamat pendengaran. Mana orang tu berakal? Berakal ni bukan makna berakal berakal akal al-gharizi. Akal gharizi akal hak fitrah. Hak tu kalau berakal, orang itu berakal akal gharizi, akal fitrah tu, mumayyiz semua tu, tu tak masuk tu. Hak ni berakal ni aklun kasbiyun nazari. Akal dengan makna akal usaha dan akal yang dengan cara memikirkan dan boleh memerhatikan. Dia ada kemampuan untuk berfikir dan memerhatikan dalil, untuk memahami sesuatu dalil. Orang ini kalau tak belajar, orang ni berdosa. Bukan berakal dengan lawangnya, berakal dengan maksud tak berakal. Hak tu akal gharizi tu, akal asas yang ada pada fitrah manusia. Hak tu kadang-kadang dia tak tahu dalil pun tak dosa. Sebab apa? Sebab dia orang yang tak mampu untuk faham dalil. Tapi bukan dia orang gila. Jadi berakal sini bukan lawang pada gila. Sebab orang gila bukan mukallaf daripada awal lagi. Kalau orang gila, dia bukan mukallaf daripada awal lagi. Tak perlulah maknanya i'tikad ni tak masuk buk orang lagi. Jadi akal yang dimaksud sini akal kasbi nazari. Akal yang berbentuk usaha dan fikir yang boleh ada kemampuan akalnya untuk faham. Orang ini yang tak belajar baru dosa. Jadi qaid dosa ini kalau berakal. Berakal. Dan selamat pendengaran. Selamat pendengaran. Makna dia sebut pendengaran lah sini. Kalau ikutnya salah satu sama ada pendengaran atau penglihatan. Pendengaran atau penglihatan. Jadi
Orang itu baru kira berdosa. Kira berdosa. Dia ada akal untuk faham tapi tak belajar. Dia ada panca indera yang sempurna tapi tak belajar. Ada pun orang yang kita kata mukallaf tapi dia tak ada kemampuan akal untuk belajar. Contoh orang yang kita kata orang sihat ni, bukan orang gila, orang sihat, tapi akal dia lemah. Ada juga ni kan. Kalau sekolah panggil apa cikgu? Masalah pembelajaran. Slow learner. Dia tahu istilah tu cikgu. Slow learner. Tak. Kadang waktu kita ajar banyak kali ajak wali, dia payah nak faham. Orang tu tak berdosa. Maknanya kalau dia taklid, dia pegang, tak berdosa dia tu. Nampak kan? Ataupun orang yang dah sampai umur tua sangat, dah pesang ajar sekali dah ingat pula, ajar sekali kita ingat pula. Nampak tak? Dia ni masih berakal, bukan gila tapi tak boleh nak pergi dah akal. Tak, otak tu tak getah dah. Jadi ketika itu tak berdosa lah. Okey. Habis. Seterusnya dalil ijmali. Jadi kitab Fatih Faridah ni kena banyak buat, kita kata ta'liq dan juga qaid sikit lah pada syarahkan apa. Kerana pengarang kadang-kadang mengikhtisarkan banyak benda. Dia buat ringkas banyak benda sampai kadang-kadang maksudnya itu kalau kita tak faham betul akan jadi lari daripada murad sebenar Tuan Faridah. Itu Syekh Ahmad. Okey. Sekarang ni dalil ijmali. Perbahasan tentang dalil ijmali pula. Dikehendaki dengan dalil yang mesti kita mengetahui ialah dalil ijmali jua. Okay, sekarang ni kita kena tahu dalil. Mukallaf i'tiqad mesti berasaskan dalil. Dalil mana yang kita kena tahu ni? Kena apa ayat Quran ke, apa hadis ke, macam mana? Dalil yang wajib setiap mukallaf tahu ialah dalil ijmali. Ijmali makna dalil secara umum. Kalau makna ijmali itu dalil umum. Situ dia tulis apa tu? Ijmali aja. Tak terjemah. Ijmali tu makna dalil umum. Dalil secara borong, secara umum. Apa takrif dalil ijmali ataupun apa pengertian? Iaitu dalil apa tu? Pendek. Dalil pendek yang empunyanya lemah daripada menghuraikan yang payah pertanyaan orang yang datang menanya kepadanya. Nampak? Itu kadang-kadang apa ni Tuan Fatih Faridah ini dia terjemuh dengan apa dia ikahkan dengan huraian hok mudah faham lah. Nampak tak? Jadi kalau ikutnya takrif ijmali bukan dalil pendek tu. Tapi mungkin pendek tu makna hok ikah lah nak apa? Nak apa pendek tu dengan makna ringkas. Okey. Dalil pendek, dalil pandok. Pendek. Dalil pendek ke? Dia bukan maksud pendek tu makna ayat pendek ke, bukan. Pendek tu makna ringkas. Tidak ada huraian yang panjang. Tidak ada huraian yang panjang. Tapi memang ghalibnya balik ijmali memang tak panjang lah. Kalau panjang kena mikir dulu. Jadi kalau tak jawab mikir ni awak pendek. Tak jawab sepatah dua patah. Apa dalil ada Tuhan? Alam ada kan? Cukup lah. Ada alam, dalil ada Tuhan. Kerana alam tak jadi sendiri. Boleh lah tu. Pendek lah tu. Jadi dalil pendek kata tuan kita iaitu dalil pendek yang empunyanya lemah daripada menghuraikan yang payah. Orang yang ada dalil ijmali ni dia lemah, maknanya tak mampu nak hurai perkara-perkara payah. Maknanya sekadar dia jawab sepatah dua je. Dia yakin betul alam ni kalau ada tentu ada hak buat. Tak akan berlaku sesuatu tanpa ada yang buat. Balik-balik rumah tengok mi goreng atas meja. Mari kita mikir siapa atur, siapa masak,
Siapa beri? Dia tak akan kata milik orang tu, dia buka selagi plastik dia, masuk dalam kuali. Lepas tu capur kicap, capur sos, capur ni, capur bahan, jadi sendiri. Sodek pun terbang sini-sini buat. Tiba-tiba tok atas meja. Tak ada orang fikir gitu. Kalau cerita kartun boleh buat. Buat dia cerita-cerita Hollywood, cerita-cerita tu reka je tu. Tapi hakikat berlaku tak? Tak ada. Orang kalau cerita gitu kata mudah rehat ke benda ni. Mana boleh mi goreng tu jadi sendiri atas meja. Tu hak mi goreng. Hak mi goreng, hak kita nak makan. Hak ni alam ni. Besar lagi ni, hebat lagi ni. Tak, cantik. Lebih daripada tak mampu nak buat super tu tak boleh dah. Buat air terjun, replika air terjun. Sama tak dengan air terjun sendiri? Tak sama. Buat pokok hiasan, pokok plastik. Sama tak pokok sendiri? Tak sama. Jadi pokok hiasan pun ada orang tolong buat. Dah pokok hak ni takkan jadi sendiri. Tapi kerana kita tak nampak pencipta di sebaliknya tu, kita nampak biji benih masuk dalam tanah, tumbuh sendiri, kita nampak macam yang jadi sendiri. Kata nak jadi sendiri kan, kalau tak ada Tuhan yang mengatur, tak ada Tuhan yang menetapkan sistem giam. Sirang daripada air hujan belaka. Tiba-tiba cepedok jadi cepedok, naka jadi naka. Dia tak tukar. Tak tukar. Rasa air hok sama saja daripada langit, tapi hok ni rasa gini, hok ni rasa gini. Ada siapa hok membuatkan dia merasa yang berbeza? Nampak? Pisang pun banyak jenis dah pisang. Pisang tu. Hok ni pisang tanduk, hok ni pisang kelak siang, hok ni pisang apa nama ni? Macam-macam pisang lah. Pisang emas. Jadi pisang pun banyak jenis dah. Apa? Yang menentukan ada jenis-jenis tu, ni zaman musim durian tak? Musim durian. Durian pun banyak dah. Macam tubik ni durian. Maka orang yang dituntut untuk setiap mukallaf dari ijmali. Orang yang tak mampu nak huraikan yang payah-payah, nak hurai lebih-lebih tak mampu. Jadi bila tengok dia kata apa dalil ada Tuhan? Ada alam ni. Dah macam mana ada alam ni menunjukkan kepada ada Tuhan? Orang kata saya dah reti lah nak urang panjang-panjang. Waktu je reti. Memang kalau ada lah dunia ni, ada alam ni, tentu ada hak buat. Macam mana alam ni ada menunjuk kepada ada Tuhan? Tu dah reti dia kata. Dia dah reti dah. Nak hurai lebih daripada itu dah tak mampu. Ini dipanggil dalil ijmali je. Dalil umum, dalil ringkas. Lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pertanyaan orang yang datang menanya kepadanya. Ni digabung Tuan kitab Fatih Faridah kita gabung. Kalau dalam asal dia ada dua benda yang dikira sebagai tanda dalil ijmali, iaitu dalil yang tidak boleh hurai, yang tidak mampu hurai. Yang kedua ialah tidak mampu menolak syubhah yang datang. Jadi ada dua komponen pada masalah sifat dalil ijmali. Pertamanya dalil yang tak mampu dia hurai. Yang keduanya jika datang syubhah dia tak mampu rak dah. Kalau datang syubhah, dah alam ni apa masalahnya kalau dia jadi sendiri? Teori Big Bang kan kata jadi sendiri dan seumpamanya. Tak boleh nak hurai dah dia. Datang syubhah tak boleh nak hurai. Dalil yang tak mampu hurai ataupun menolak syubhah yang datang dipanggil dalil ijmali. Nampak? Lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pertanyaan orang yang datang menanya kepadanya. Okey. Jadi sini seakan digabung dua sekali hok tanya persoalan tu. Sebab itu kalau ikutnya aspek tidak mampu menolak syubhah yang datang. Okey. Seperti ditanya kepadanya apa dalil atas ada Allah Ta'ala. Ini contoh setara mana dalil ijmali yang wajib setiap mukallaf kena i'tikad. Contoh seperti orang tanya kepadanya apa dalil atas ada Allah Ta'ala, apa dalil Tuhan ada? Maka jawabnya alam ini. Dia katalah alam ni dalil adanya Tuhan.
dan tidak kuasa jawab dengan panjang lagi. Tak boleh dah nak jawab panjang-panjang lagi, tak boleh dah. Tak. Bahawa alam ini baharu dan bukti dia baharu, bahawa alam ini berubah-ubah. Berubah-ubah itu tanda alam baharu. Maka setiap yang baharu ada yang membaharukannya, yang menjadikannya. Maka alam ini tentu ada yang menjadikannya, kerana mustahil dia jadi tersendiri. Panjang tu. Jadi tak boleh nak urah dah. Sekadar dia kata alam ni, alam ni. Lepas tu huraiannya tak erti lah kita. Nampak tak? Kita belajar situ je, lepas belajar untuk guru mati. Nampak tak? Belajar situ saja. Jadi cukup tak? Cukup dah. Itu telah melepaskan fardu ain dah. Telah menghilangkan berdosa dah. Sebab dia tahu dalil ijmali dah. Tapi nak hurai kepada orang, payahlah sikit. Okey. Maka jawabnya alam ini dan tiada kuasa jawab dengan panjang lagi. Sebab tu dia kata pendek. Dalil ijmali tu paling pendek. Maka orang ini sudah nama akan orang yang mengetahuinya. Dan tidak dinama muqallid lagi. Orang ni orang panggil orang makrifat dah ni. Orang hak tahu dah ni, yang mengetahui akidah-akidah berserta dalil. Ni orang makrifat dah ni. Makrifat dalam ilmu akidah lah. Nampak tak? Orang tak panggil muqallid dah. Orang tak panggil muqallid dah. Jadi maknanya tak payahlah sebenarnya. Tidaklah payah dan tidak suka untuk kita ni melepaskan fardu ain kita. Tak payah. Cuma kita kena belajar dan juga bersungguh sikit. Akhirnya kita pun selamatlah. Akidah kita selesai dah. Okay. Di sebenar kita ni sebenar checklist ni, checklist. Sekarang ni kita mengaji akidah, kita asal. Bila kita bahas melalui setiap daripada tajuk-tajuk tu, dia sebenarnya membuat checklist pada diri kita. Aku ni bab akidah, apa yang perlu aku tahu? Disebut tu. Selesai dah, makna kita dah kira orang yang faham akidah dah. Lepas fardu ain. Ni checklist sebenarnya. Macam kita kat sekolah ke apa ataupun pejabat kan, dia ada checklist kan, nak tanya orang ni siap ke kerja ni, ataupun dia ni dah cukup SOP dia. Dia tanya. Ni tengok checklist kan. Jadi kalau kita dah sampai lagi tu, kok lagi ada benda lah, kita duk fikir lain rupanya. Bila baca dalam kitab, pengarang kata lain pula. Kita checklist balik, betul balik. Okay. Seterusnya, tadi dia kata dalil ijmali. Yang seterusnya, dalil yang kedua dinamakan dalil tafsili. Dalil yang terperinci, detail. Dalil yang detail dia panggil dalil tafsili, iaitu dalil yang panjang. Panjang. Yang kuasa empunyanya, lawan bagi tadi pendek, lawannya panjang lah. Panjang makna detail. Yang kuasa empunyanya menjawab sekalian soalan yang payah-payah. Orang yang ada dalil tafsir ni, orang yang mampu menjawab sekalian soalan-soalan yang payah-payah. Yang datang menanya, mari tanya dia, dan memusing kepadanya. Gitu. Kena cikgu. Tak ada itu lihat mana? Yang banyak yang datang menanya kepadanya. Seperti kadang-kadang lagi akan datang, tak tahu. Seperti kandungan lagi akan datang. Dalam Jawi ni dia kata apa? Yang payah-payah yang datang menanya, dan memusing kepadanya. Tak ada kat situ tak? Jawi tak ada. Mana masuk pusing? Beli kan? Ke mana? Ke mana? Yang payah-payah yang datang menanya dan memusing kepadanya. Orang tu datang tanya, datang buat orang pusing. Buat datang syubhah. Yang payah, soalan yang payah yang datang menanya
dan memusing kepadanya. Ni orang mari buat keluar syubhah ke muskilah untuk pusing saing ni. Untuk jadi ragu-ragu. Untuk dia jadi musing, pening. Dia boleh jawab. Itu makna dalil tafsili. Nampak? Dalil yang panjang, yang kuasa empunyanya menjawab sekalian soalan yang payah-payah yang datang menanya. Payah-payah yang datang menanya, soalan yang dikemukakan oleh orang tanya kepadanya dan memusing kepadanya. Hak cuba pusing dia, datangkan syubhah dan keraguan, dia boleh tolak. Ini sifat dalil tafsili, dalil yang detail. Nampak tak? Dalil yang detail. Jadi maknanya kena ada lah ni hukum mengetahui dalil tafsili ni. Hukumnya fardu kifayah. Bukan setiap orang wajib tahulah. Sebab memanglah dia payah sikit dan dalil pun panjang. Apatah lagi kalau nak tolak syubhah kekeliruan, kepusingan, musing tu, belik tu. Orang mari soalan belik. Tak. Kalau orang tak ada maklumat ataupun tidak ada kemahiran, siapa ke dia belik? Orang mari nak tanya, nak belik, tanya soalan belik, siapa hak jawab tu jadi belik? Nampak tak? Jadi belik. Tu maknanya tu tahap dia tak boleh lagi lah tu. Cumanya dari tafsir ni banyak tahap lah. Banyak tahap. Ada yang tahap maknanya boleh hurai, ada yang tahap boleh hurai lebih dengan pelbagai metod, ada boleh merok syubhah. Jadi dia luah lah dari tafsir ni. Cuma tidak wajib kepada setiap orang. Kerana benda ni orang yang takhasus, orang yang ahli saja mampu. Kemampuan orang tak sama. Nampak? Kadang-kadang mengaji kita tinggi-tinggi sikit, bukan semua orang boleh. Hatta hak mengajar Islam pun, hak belajar Arab pun, kalau kita tinggi-tinggi akidah, surrender awal, tak bodoh lagi. Pening kepala, buat letih. Itu benda biasa. Dan mungkin kecenderungan dia tidak cenderung pada masalah pemikiran ni. Bab biasa-biasa, bab fiqh dia boleh pergi. Tapi bab akidah, tak boleh dah kita. Malah dengar 2-3 rakaman tak bodoh. Sebab apa? Sebab kemampuan akal Tuhan beri ke dia tak cenderung pula tu. Jadi benda ini atas kemampuan masing-masing. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih dan mana dia ada kemampuan untuk belajar, maka menjadi fardu kifayah untuk dia mengaji tentang ilmu-ilmu ni, supaya dia dapat jawab persoalan yang datang. Kekeliruan yang dikeluarkan oleh musuh Islam tentang akidah, dia boleh jawab. Nampak? Seperti kandungan lagi akan datang. Seperti yang akan datang lagi lah. Jadi dalam kitab kita ini, dia bawa, kita kata, bukan sekadar dalil ijmali, bahkan dalil tafsili lah. Tapi tafsili yang boleh kata-kata tahap yang mudah. Tahap yang mudah. Di tahap yang payah tu ada lagi. Cumanya untuk yang mudah, yang senang untuk orang untuk faham. Kemudian sifat kesempurnaan, kita wajib beriktikad Allah mempunyai sekalian sifat kesempurnaan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada tanya? Yalah ya. Slow learner, okey. Ada dosa sebab dia tak mampu. Slow learner ni pun ada tahap dia. Dia sekarang ni kemampuan dia belajar tak ada mampu. Jadi nak tahu mampu tak tu, dia tengah belajar dulu. Lepas dia tahu tak mampu tu, tak dosa lah. Tak? Nak tahu dia tu mampu ke tidak mampu, maknanya dia dengar sekali pengajaran, dia boleh faham tak. Kalau dia mari sekali dengar tak boleh, balik kena terlambat. Balik kena terlambat lah. Jadi dok sedar lah gini lah. Kan gitu maknanya dok so tepeng bawah. Siang ke dia. Jadi kemampuan tu tengoklah tahap. Ada muka orang slow learner bab lain, tapi bab ni dia bijak. Dia boleh pergi. Jadi peringkat slow learner pun banyak kan. Ada jenis-jenis yang berbeza. Lagi? Kalau tidak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.